Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fattani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan ketiganya daripada 5 perkara yang membatalkan wudu. Nah, kita masih lagi dalam fasal pada menyatakan nawaqidil wudu, perkara yang menghabiskan wudu. Arti batal di sini dengan makna habis. Nah, karena kalau makna batal hakiki itu artinya tidak sah sejak daripada awal lagi. Macam kita kata batal semaya. Semaya batal. Apa makna semaya batal? Artinya daripada takbiratul ihram tu tak jadi, tak pakai hijau. Bila begitu dia kena semaya semula. Itu makna batal semaya. Tapi kalau batal wudu, makna tu paslok kita. Apa? Kalau wudu tu ambil sebelum semaya maghrib. Tiba-tiba semaya isyak pauket tu. Kalau makna batal tu sejak daripada awal, kau maghrib kena qada pula lah, gitu. Nyaya. Maka sebab tu batal wudu tu dengan makna habis. Habis wudu je. Hilang. Tak ada. Tu ambil semula. Itu makna gitu. Tapi awal wudu dia jadi dah. Tak ada masalah. Ya semaya maghrib dengan wudu tadi sah, tak ada apa-apa. Cuma isyak ni dia ketung. Ambil semaya semula. Gitulah. Itu dah. Ketiganya apa? Hilang akal. Hilang akal. Tu. Jadi hilang akal ni banyak pesing lah. Mana ghaibul aql. Ghaib akal dia ataupun tenggelam akal. Boleh ada kadang-kadang yang disebut tenggelam akal atau hilang akal.
Sama ada hilang akal tu mabuk ke, atau pitam ke, ikut sakit ke, atau gila ke, nanti lagi akhir dia akan sebut. Atau pergi minum ubat. Minum ubat sampai hilang akal. Sama juga batal wudu. Semata-mata hilang akal, maka batal wudu. Tu dah. Jika mutamakin sekalipun. Macam mutamakin tu. Tahulah kita Rumi tu tulis apa. Sama. Mutamakin juga. Betul. Yani jika hilang akal tu ialah seorang yang mutamakin sekalipun. Apa mutamakin? Yakni tetap papan punggungnya sekalipun. Itu maknanya. Tu tetap tempat duduknya atau tetap punggungnya sekalipun. Itu makna mutamakin. Mana dia duduk tu, dia duduk dalam keadaan gila, hilang akal tadi tu, dalam keadaan tetap papan punggung. Ini kenapa awak mari royak seperti ni, royak. Sebab hilang akal ni kias kepada tidur. Hilang akal ni kias pada tidur. Tu. Gitu. Hilang akal ni membatalkan wudu. Kerana apa? Kerana hilang akal tu tempat sengka dikeluarkan daripadanya sesuatu dengan ketiadaan sedar. Yang ni dikiaskan kepada tidur. Jadi tidur yang tetap pada punggung, hari itu kita bahas dah. Betul tak? Tidur yang tetap pada punggung ni tidak membatalkan wudu. Adapun tidur yang tidak tetap pada punggung, itu membatalkan wudu. Kayak gitu. Jadi oleh kerana hilang akal ni dikiaskan kepada tidur. Takut kita kata, gila ataupun hilang akal yang tetap pada punggung tak batal wudu sebab dia kias dengan tidur kan. Takut kita faham lagu tu. Tu dah. Kerana hilang akal ni membatalkan wudu, kerana hilang akal ni ialah tempat sengka dikeluarkan daripadanya sesuatu dengan ketiadaan sedar. Mana orang hilang akal ni dia sedar dah, dia terkecing ke terberok, dia tak sedar. Jadi dikiaskan orang panggil di atas tidur. Jadi tidur tu kita tak sedar kalau tak tetap papai punggung. Kita balik ke ni, kita ketuk ke berapa dah, tak sedar. Kalau tidur yang tetap papai punggung, ketuk sedar lah. Ketuk sedar. Maka sebab tu beza tidur yang tak tetap papai punggung dengan tidur yang tetap papai punggung tu ada beza hukumnya pada membatalkan wudu. Jadi kalau tidur yang tetap papai punggung tidak membatalkan wudu. Tidur yang tidak tetap papan punggung maka membatalkan wudu. Adakah boleh kita kiyas gitu juga? Mana? Hilang akal yang tetap papai punggung tak membatalkan wudu. Hilang akal yang tetap papai punggung hilang akal yang tetap papai punggung tidak membatalkan wudu. Hilang akal yang tidak tetap papai punggung batal wudu. Boleh kiyas gitu tak? Tak boleh. Tu nak cerita tu ya. Pasal tu dia kata jika mutamakin sekalipun. Tu kalau kita tanya, pasal apa tiba-tiba datang jika mutamakin sekalipun sini? Ghayah dia panggil. Kalau dalam ibarat kita dia panggil ghayah. Ghayah ni artinya nak menghabisi masalah. Jadi masalahnya hilang akal, dikatakan batal wudu tu kerana dikiaskan dengan tidur. Mana? Iaitu tidur yang tidak tetap papai punggung, itu tempat sengka bagi keluar sesuatu daripada dua jalan kubul atau dubur tanpa kita sedar. Kayak gitu. Maka dikiaskan hilang akal tu dengan tidur yang tidak tetap papai punggung. Maka batal wudu, batal wudu. Kalau gitu tidur yang tetap papai punggung tak batal wudu. Adakah gila ataupun hilang akal yang tetap papai punggung tak batal wudu? Tak. Tu gitu dah. Maka sebab tu yuk mari jika mutamakin sekalipun, yakni jika hilang akal itu dalam keadaan tetap papai punggung sekalipun batal juga. Jadi tak serupa dengan tidur lah. Walaupun kiyah dengan tidur, tapi tak sama 100% masalah dengan tidur. Gitu dah. Itu jalan kiyah. Tapi kalau jalan hadis Nabi SAW, ada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaiha salam.
Kata Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ughmiya alaihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu harinya ughmiya alaihi, mana dipitamkan di atasnya. Tiba-tiba Rasulullah pitam, rebah lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi boleh ke Rasulullah pitam? Boleh. Tapi pitam yang tidak orang panggil mencederakan qadar kemuliaan, kebesaran Nabi, nubuwah kenabian. Karena Nabi ini manusia dan pasti bersifat dengan kemanusiaan. Maka sebab itu kalau kita mengaji tauhid itu, kita kelalu satu sifat yang harus bagi para nabi, para rasul, yaitu dia panggil al-a'radul basyariyatu allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Para nabi, para rasul itu boleh bersifat dengan sifat kemanusiaan. Mana? Makan, minum, beristeri, beranak, bercucu, bekerja, berniaga, bertukang, mengembala, ikutlah. Boleh. Bukan kata Nabi ni senyap, tak bergerak, tak kecek, tak minum, tak makan. Tak betul tu. Sekarang ni timbul ajaran sesat. Tidak sekarang, sebenarnya lama dah. 2-3 tahun dah. Asalnya dia jual air tawar. Air sihat di Johor ni. Jadi ramailah nenek-nenek, mocik-mocik, pocik-pocik, hok stroke, hok lumpuh, hok sakit batu karang ke, sakit buah pinggang ke, pergi beli air sihat ni, minum sihat. Mujarab. Lalu belajar ajaran dia. Mana ajaran dia? Muhammad dengan Allah sama. Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad tu semuanya nak cerita hak Muhammad. Qul huwallahu ahad tu katakanlah ya Nabi Muhammad, Allah itu satu, Muhammad itu satu. Allahu samad, Muhammad itu as-samad. Lam yalid wa lam yulad, Muhammad tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu baginya. Mana? Tidak ada satu pun yang setanding dengan Muhammad. Jadi Muhammad ialah Allah, Allah ialah Muhammad. Ni 2-3 hari ni keluar berapa video dalam Facebook. Tengok deh. Bahaya. Berani dah. Berani mendeklarasikan kefahaman kufur dia tu. Kufur apa yang tikak gitu. Jangan main. Boleh jatuh kafir. Jadi Allah Muhammad hakullah. Kenapa dia kata? Karena Muhammad ni tidak dilahirkan, tidak diperanakkan, tidak beranak dia. Tidak berbini. Sudah. Lalu dia ambil hadis maudhu', riwayat yang palsu. Kononnya ketika mana Fathil Makkah, Rasulullah tu jijak atas bahu Sayyidina Ali nak naik atas Kaabah. Lalu Ali pun takut celah tengok. Tak ada kemaluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu maudhu' tu, reka semata-mata fuk-fuk batiniah. Itulah dalilnya kata Muhammad tu ialah Tuhan. Tuhan tu ialah Muhammad. Lepas tu apa panggil Muhammad? Panggil Allah. Ketika mana dia menjelma sebagai manusia, dipanggil Muhammad. Sekarang ada lagi tak Muhammad? Gaib dah. Gaib panggil Allah pula. Masuk di akal dia. La haula wala quwata illa billah. Tengok. Gak ramai mocik-mocik kita yang ambil air tawar tu. Nak kata ke apa? Sembuh dia ya. Ustaz berapa kali semaya hajat dah. Berapa kali hola duit dalam sapu dak sini. Tolonglah semaya hajat ustaz weh. Mocik ni sakit itu ini. Tak jadi pun. Beli air sihat, todok air tu boleh sebotol tak ada habis, sihat molek-molek. Tu nak ayat betul. Aduh. Baru air sihat rebah dah belum dajal lagi. Baru air tawar rebah dah. Dajal ke hari syurga, air neraka nak yawi. Tapi ingat, syurga Dajjal itulah neraka sebenar. Neraka Dajjal tu syurga hak sebenar. Tu nak ayat kata jaga molek akidah kita ni akhir zaman ni pelik-pelik saja doh tubik. Macam-macam. Tak ada arah. Jadi tak mengaji ilmu tauhid tu, tak mengaji sifat 20 tu. Kalau mengaji ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah maklum. Satu perkara yang harus bagi hak para nabi, para rasul, al-a'radul basyariyatu.
Tengok ulama buat perkataan al-a'rad. Dia tak kata sifatul basyariyah, sifatul insaniyah, tapi al-a'rad. Pasal apa tu? Nak i'tirad, nak menolak kelompok yang menuhankan para nabi. Yakni para nabi itu boleh bersifat dengan sifat ketuhanan. Maka tak sebut sifatul basyariyah, tapi sebut a'radul basyariyah. Sebab apa beza? Sebab tiap-tiap sifat belum tentu a'rad. Tiap-tiap a'rad pasti sifat. A'rad ni maknanya sifat yang menumpang pada jirim. Boleh dipanggil sifat, boleh dipanggil a'rad. Tapi kalau sifat Allah tak boleh dipanggil a'rad, hanya sifat saja. Gitu. Apa bezanya? Pasal a'rad tu benda kedatangan baru. Boleh terima pertambahan, boleh terima perkurangan. Kayak gitu. Macam penglihatan kita. Betul tak? Bertambah berkurang boleh? Boleh. Betul tak Ustaz? Macam Ustaz mak kita di sini. Masalah air mula pakai spek ada lagi. Tak lagi. Betul tak? Penglihatan kita ni boleh bertambah, boleh berkurang. Itu nak kata penglihatan kita, sifat basar kita tu dia panggil a'rad yang menumpang pada jirim mata kita. Tidak dulu pakai spek pakai spek. Mana lagi nampak tak pakai spek? Tak tahu makan kerok ni nampak. Nampak jelas molek dah boleh bertambah berkurang. Itu dia panggil a'rad. Al-a'rad mana segala sifat-sifat yang baru kedatangan. Itu apa tujuannya ulama sebut gitu? Nak tolak kelompok yang mengharuskan para anbiya mursal ini bersifat dengan sifat ketuhanan. Jadi sebut al-a'radul basyariyah tu karena al-a'rad banyak. Al-a'radul jinniyah, al-a'radul syaitaniyah, al-a'radul malakiyah, para malaikat. Tapi basyariyah, manusia yang dibangsa pada manusia. Pasal malaikat tak bening. Malaikat tak ada laki-laki perempuan, tak ada. Itu. Jadi basyariyah artinya manusia. Mana? Boleh sakit, boleh demam, boleh makan, boleh bekerja, beristeri. Tapi ingat, allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Tapi sifat yang kedatangan yang bahasa kemanusiaan tadi yang tidak membawa kurang martabat mereka yang tinggi. Faham tak? Jadi kalau para anbiya makan, itu bukan kerana semata-mata lapar, tapi li ta'limil ummah. Nak ajar umat bahawasanya makan tu harus. Itu. Beristeri, berbini, bukan semata-mata nafsu seks, bukan. Tapi nak mengajar bahawasanya nikah tu ialah sunnah para nabi, para rasul. Gitu. Tidur bukan kerana semata-mata letih nak rehat. Tak. Sama juga. Sakit tidak berpanjangan. Dia nak sakit. Sebab tu cerita Nabi Ayub sakit siapa bini lagi. Itu Israiliyah. Nabi Yaqub siapa buta. Salah tu Israiliyah. Karena para nabi itu memang harus bersifat dengan sifat kemanusiaan, tapi allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, yang tidak membawa kurang martabat mereka yang sangat tinggi. Artinya kalau demam, demam sikit. Kalau sakit, sakit sikit. Kalau pitam sekejap. Tak ada para nabi tu gila, tak ada. Susah. Susah. Mereng, tak ada. Kerana semua tu menjauhkan umat daripada diri para nabi. Sedangkan hikmat diutus para nabi, para rasul untuk menyeru kepada umat. Kalau Nabi Ayub tu sakit, siapa bini pun lari. Macam mana dia nak berdakwah? Bini pun lari. Umat kau lagi sangat. Tu kata cerita tu karut. Itulah. Sakit, ya, tapi sikit. Dan isteri Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak lari kerana isteri dia solehah. Itu. Sama juga ni. Dalam hadis kata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ughmiya alaih. Satu harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pitam, rebah pitam. Harus berlaku gitu. Tapi bukan duk pitam lama pitam. Berjejer sehari dua hari pesel. Tak ada gitu dah. Sekejap saja. Summa afaqa. Kemudian sedar, siuman ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghtasala, maka mandi ia Nabi sallallahu alaihi wasallam liusalli bin nasi, supaya sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam
berjemaah dengan manusia. Summa umiya alaih. Kemudian pitam pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa afaqa, kemudian siuman kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghtasala, kemudian mandi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni sebenarnya kurang kuat untuk menunjuk kata bahawasanya hilang akal tu batal wudu. Pasal di sininya disebut mandi. Betul tak? Tidak menunjuk kata bahawasanya batal wudu. Kalau tidak pastilah summa tawaddaa, kemudian berwudu ya Nabi. Sedangkan Aisyah kata Nabi tidak berwudu, Nabi mandi. Kenapa? Karena pitam. Pitam tu salah satu daripada ghaibul aql. Ghaib akal, hilang akal. Tak sedar maknanya, tak sedar diri, pitam, rebah berleping. Tapi adakah Rasulullah ambil air semaya? Dah, Rasulullah mandi. Jadi kurang kuat sikit hadis ni nak menunjuk kata bahawasanya hilang akal itu membatal wudu. Jadi kuatnya jalan mengambil hukum kata hilang akal ini membatal wudu ialah atas jalan qiyas. Mana? Qiyas dengan tidur. Kalau tidur tu ada apa dipanggil hadis, ada dalilnya batal wudu, mimbabil aula dipanggil qiyasun aulawiyah. Mimbabil aula lah hilang akal. Karena tidur ni orang tak panggil hilang akal tu. Cuma tidur. Tak sedar. Tidur kau. Bukan kata hilang akal, pitai kau gila, kau dak mabuk kau dak. Dia tidur. Maka kenapa kau dikira batal wudu? Karena tempat sengka bagi keluar sesuatu daripada kubul atau dubur tanpa dia sedar. Kalau gitu hilang akal pun mimbabil aula jugalah dibatalkan wudunya. Tapi tak sama dengan betul-betul tidur. Karena tidur tu yang membatal wudu kalau tidak tetap papas punggung. Kalau tetap papas punggung tak batal wudu. Adapun gila, adapun hilang akal, tak kira tetap kau tak tetap papas punggung batal semata. Tu lagu tu dah. Habis itu. Jadi barangkalinya biasalah musim panas. Musim panas. Ngusano ke panas. Panas sangat. Rebah ke. Tu bimbel tu tapi alhamdulillah lah. Ini buat kerja tak panas-panas dah. Geduk daripada pagi sampai petang. Mau duk bimbel juga, pelajar-pelajar duk tolong tukar, duk gaul semua. Takut bimbelnya rebah berleping, beratlah hamba kena. Tapi alhamdulillah lah, nak siap dah. InsyaAllah hari Sabtu ni pindah belajar insyaAllah. Jadi jangan lupa tu 29 Julai. Fardhu ain kena mari dah. Jadi baik kena mari fardhu ain tu. Jangan awak tak mari. Kenduri kesyukuran. Melainkan jadi calon wakil ayat. Dimaafkan dah. Tak okey pakat jadi calon berlaku pun gitu. Habis itu. Tengok. Hilang akal takluk pada kata hilang akal tu. Jika mutamakin sekalipun tu dipanggil jumlah mu'taridah, nak ghayah pada masalah yang diiskal, gitu dah. Hilang akal tu dengan sebab sangat sakit ke, tak kira. Sakit sangat-sangat siapa tak sedar. Dia batal kat wudu. Tu macam orang accident kena sekali tu tak khabar apa dah. Walaupun dia berwuduk sebelah tu, kena sekali tak sakit, tak sedar. Pas ke hospital mana dah sedar-sedar duk lewat dah. Lepas tu lagu mana? Wuduk dia tak ada. Tadi ada wuduk nak mari semaya seorang. Tak tahu mari lik mana lori gelegung melayar dia masuk dalam lokal kalbuh mana. Pas ke hospital anak sedar-sedar lewat. Dia pun ingat, ada wuduk lagi. Tak boleh. Hilang dah akal dengan sebab sakit sangat. Tu batal. Kata lagu mana? Semaya wajib ke? Ambil air semaya lah. Kodak-kodak hak boleh. Hak mana tempat hak boleh kena air dulu. Hak mana orang panggil tempat tak boleh kena air, maka dibadalkan dengan tayamum. Berbilai tempat yang tak boleh kena air, berbilailah tayamum. Mana tayamum tu muka dengan tangan hingga ke siku. Walaupun luka tu kaki sekalipun. Lama kita tayamum kaki berat. Jaga-jaga tak boleh kira. Jadi tayamum kaki ada di hospital nampak juruh lah tu. Ya balut kan, kaki ya balut. Dia tak boleh nak ambil air semaya. Jadi kata pas lagu mana hak tak boleh kena air semaya? Tayamum.
Dia tak faham tayamum tu letaklah muka dan tangan hingga ke siku. Nah. Orang tayamum je pun ambil debu tayamum tu perut. Kaki dia balut tadi. Aduh. Dah? Okey, tayamum tu. Tayamum mana ada kaki? Tayamum mana? Muka, tangan hingga ke siku. Di mana saja luka kita tak boleh kena air belak balut tu, tayamumnya tetap muka dan tangan hingga ke siku. Tak kira lah. Di dahi ke, di muka ke. Nah? Itu lagu tu. Habis itu. Itu kena belajar bab tayamum tu. Nah? Jangan habis. Jangan berhabis lalu. Jangan. Contoh kita kata belak sini. Balut sini. Nah. Atau balut sinilah kita kata balut tangan. Nah? Tak boleh kena air. Jadi kita basuh muka air tu biasa lagi. Tangan kanan boleh kena air, basuh biasa lagi. Hak ni boleh kena air lagi, basuh dulu. Hak ni tak boleh kena air, tayamum dulu. Faham? Nah? Tayamum dulu. Tayamum. Barulah. Jangan basuh kaki gapo baru nak tayamum. Dia kena tertib. Tertib. Tayamum tu sebab apa? Sebab ganti bagi tempat yang tak boleh kena air. Macam-macam lah bab tayamum ni. Kalau tak mengaji kat pelik-pelik saja. Senang-senang kata tak usah semaya lah. Tuhan pun tahu kita sakit. Tuhan pun tahu mu tak semaya tu. Nah, sebab tak tahu, sebab jahil. Nah. Sebab tu mengaji ni jangan kita anggap tak penting. Sebab kita tak tahu apa yang kita akan hadapi di hadapan. Nah. Mana kita mengaji ni seperti mensediakan payung sebelum hujan. Benda ni kalau kita tak kena, tak ada gapo lah kata berasa tak penting. Bawa kena tu baru kita tahu. Gagal telefon tanya ustaz. Pak ustaz sibuk juga hari-hari ke hulu ke hilir. Nah, kuliah pun pergi lewat semua ni. Duk kedai hardware dulu, duk order barang gapo. Sibuk nak tanya lagu mana sujud sahwi ni. Ada kita pun. Kalau ngaji tak kena tanya dah. Ingat dah, buka kitab. Nah, kayak gitu. Habis itu. Dengan sebab sakit ke? Atau mabuk? Mabuk tu bukan manyuk. Mabuk. Nah, mabuk. Tak kira lah. Mabuk telah obat ke. Nah, mabuk togok arak ke. Cerita haram suku kira. Nak ceritanya, batal tak wudu, hilangkan, batal. Sebab mabuk batal. Atau gila. Tiba-tiba lah yang gila. Ni. Walau sekejap sekalipun. Nah, tetap batal wudu. Tetap batal wudu. Atau pitam. Tadi. Macam Rasulullah dalam hadis Aisyah tadi. Nah, ugmi alaih. Rebah beleping. Dipitamkan di atasnya. Tu. Allah. Atau gila babi. Tak lari sebut gitu dah. Atau gila babi. Kena baca tak ada. Lagu mana sawai gila babi ke? Nah, ya ada nyakit sawai gila babi ada. Ya bukan gila. Molek-molek. Biasa-biasa je. Kalau hak gila terus ni senang. Ni dak dia mari ada tang dia. Masa tang dia tu gak. Sudahlah. Orang panggil sawai gila babi. Penyakit sawai. Wala'iyadzubillah. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Nah, ini semua penyakit lah kan ni. Nah, penyakit yang tidak mustahil lah. Nah, itu. Atau lainnya, lain daripada yang tersebut. Tak kira. Asal kata hilang akal. Nah, sama ada sakit ke, mabuk ke, gila ke, pitai ke, pesel ke, gila babi ke, sawai ke, berapa. Asal kata tak sedar ya. Ya, batal wudu. Dibiu. Ya biu, iya juga. Nah, tapi biuh ni sedar tak Aku tak biasa orang kena operate. Sedar tak? Dia kata sedar. Cuma yang macam tak rasa gapo dah. Dipengsankan. Nah, dia nampak, dia tahu doktor duk kecek ni belah perut dia gapo. Nah, tak tahu, hamba tak biasa lagi. Nah, ada siapa-siapa biasa operate kan? Ya biuh pesel dah. Ya biuh pesel dah. Tak sedar. Memang tak sedar. Kalau bangun-bangun sehat dah gitu. Memang batal wudu lah. Nah, kalau betul gitu batal wudu. Kalau tak sedar betul memang batal wudu. Sebab ada juga orang tanya tu. Nah, sebab ada orang kena biu ya sedar.
Yang macam boleh dengar orang duk kecek tepi duk tu duk kecek ngongeng-ngongeng kamu. Macam koma dah. Di koma kan. Tu. Tapi boleh jadi sungguh koma tu dia dengar. Nah, macam orang koma ya beza deh koma. Orang koma kan macam kita duk kecek orang koma. Gini ni apa? Ya pun cak tu be air mata. Dia dengar. Dia sedar. Nah, dalilnya bila tiba-tibanya tak jadi tu bukan ajar dia lagi, tak mati lah kita kata, sehat semula. Ya boleh cerita sasa. Mu mari hari tu cerita gini-gini, Allah aku tak sedih tak nak ayat nak jawab tak boleh. Apa yang aku dengar? Dah. Tu lagu mana tu bahasa koma tu. Tapi kalau hilang akal tu tak kira lah. Dah. Macam mana pun batal wudu. Atas jalan qiyas aulawiyah, di atas tidur. Nah, gitu habis. Dan keempatnya daripada 5 perkara yang membatalkan wuduk ialah menyentuh laki-laki akan perempuan. Ya sebenarnya bukan tak syarat kata laki-laki kena sentuh perempuan baru batal. Itu dah. Ya tak kira lah. Nah, batal wuduk tu orang panggil dengan makna la masa. Nah, ia dalam Quran sebut aula mastumun nisa. Beza mazhab dalam menafsirkan ayat aula mastumun nisa. Ada mazhab, bukan mazhab Syafi'i dah, bukan mazhab kita lah. Tak silap mazhab Imam Abu Hanifah kalau tak silap. Aula mastumun nisa tu dia panggil majaz, bukan hakikah. Apa maksud? Au jama'tumun nisa. Batal wuduk ni kalau mu jimuk isterimu, bau batal. Jimuk bau batal. Nah. Ada juga orang kata lamis hak batal, malmus tak batal. Yang menyentuh batal, yang disentuh tak batal. Nah, ada kata malmus hak batal, lamis tak batal. Kita mazhab Syafi'i dah. Nah, au lamastumun nisa, lamastu dengan makna lamasa, mana? Tak kira yang disentuh lamis atau malmus, dua-duanya batal. Dah tu ni. Yang menyentuh batal, yang disentuh batal. Sengaja tak sengaja, syahwat ke tak syahwat, tak kira. Tu. Sebab ada di sananya mazhab lain kata tak batal kalau dengan tidak syahwat. Kalau dengan syahwat tu baru batal. Kerana berdalilkan dengan hadis Aisyah. Pernah Aisyah cerita, aku bangun tengah-tengah malam cari-cari Rasulullah tak ada. Duk gagal tepi aku tak ada. Tiba-tiba pegang kaki, ada kaki Rasulullah. Rupa-rupa Rasulullah tengah semaya. Maka Rasulullah berhenti tak semaya? Rasulullah tunggu semaya. Dah. Kamu tak ingatlah hadis tu, cari sendirilah. Bagaimana tu? Kalau kita tanya kita, tu hadis sahih. Tu bukti katanya tak batal. Kena orang lain ni kaya suka nak buat jadi bengong dalam masyarakat. Nah. Pati awai pula. Iza sahal hadis fahuwa madhhabi. Imam Syafi'i kata, bila sahih hadis tu, maka mazhab aku lah tu. Tak kena gitu tu. Imam Syafi'i tidak mengamalkan hadis tersebut pasal hadis tersebut hadis yang muhtamal dipanggil. Muhtamal ni makna boleh diaigiu dengan pelbagai persoalan. Itu mana? Boleh ditanggung dengan pelbagai tanggungan. Pasal Aisyah kata aku sentuh Rasulullah tengah semaya. Maka bila Rasulullah tengah semaya, barangkali yang disentuh tu ialah bukan kaki Rasulullah betul, bukan betis Rasulullah betul, tapi kain yang menutupi pada betis Rasulullah. Terbenar sama ada Aisyah sentuh tu kena kulit sungguh ataupun sentuh tu kena kain yang ada pada betis Rasulullah. Itu dia panggil ihtimal, muhtamal. Maka hadis-hadis yang seperti ini walau sahih sekalipun Imam Syafi'i kita tidak beramal. Karena kaedahnya nususul muhtamal tusqatu 'anil istidlali. Nas-nas yang muhtamal seperti ini digugurkan daripada dijadikan dalil. Walau hadis itu sahih sekalipun. Bukan Imam Syafi'i tak jumpa hadis dah. Jangan kata gitu jangan. Aduh, ya. Tu. Banyaklah contoh seperti gerak jari ni. Gerak jari ni. Ini kalau mazhab Malik sunat. Sunat taharruk. Bergerak-gerak gini. Nah.
Dalam tasyahud tu bergerak ni. Cah. Tapi kalau mazhab kita tu boleh bawa batal. Nah, niat bermain-main pula boleh bawa batal. Haram serta batal dah pula. Adakah Imam Syafi'i tak jumpa hadis Imam Malik riwayat dalam Muwatta dia? Jangan kata gitu. Imam Syafi'i umur 10 tahun tu khatam ingat Muwatta Imam Malik. Betul tak? Tak Imam Syafi'i tak ingat. Dia hafal hadis tu. Ingat. Tapi oleh kerana hadis tu di sisi Imam Syafi'i tidak boleh beramal. Sebab di cerita Nabi bergerak jari. Bagaimana gerak jari Nabi? Ketika mana Nabi bergerak? Tak dicerita. Boleh jadi at-tahiyyatu tak gerak sampai habis fil alamin innaka hamidum. Boleh jadi. Ataupun gerak tu ketika saja. Nah? Boleh macam-macam. Itu yang panggil hadis yang tidak orang panggil apa? Boleh dipersoalkan. Boleh jadi itu. Kemungkinan. Dan bagaimana dia gerak? Tak dicerita gerak lagu mana. Gini ko, gitu ko, macam-macam. Gini ko, gerak lah kau tu. Maka Imam Syafi'i tak ambil hadis tu. Walaupun Imam Syafi'i hafal. Lepas tu, hak Imam Syafi'i terima daripada riwayat yang lain, Nabi taharruk juga, gerak juga jari. Tapi ketika mana? Illallah. Tu. Jadi kita tu orang mazhab Syafi'i tak bergerak gini lah. Nah? Ada pun kalau kita tengok orang Maghribi, ke orang Morocco, ke orang Nigeria ke, dia gerak gini, cok. Jangan duduk ramah lah. Biar ke dia. Pasal dia mazhab Maliki. Gitu. Saling menghormati. Nah? Gitu. Jangan kita berkelahi. Saling menghormati, selesai. Nah? Kerana ini a'immah yang berijtihad. Nah, para imam berijtihad. Itu. Sama juga. Hadis Nabi kata, hadis sahabat cerita, ya Rasulullah, aku di dalam sembahyang. Ini ada dalam Bulughul Maram. Peliknya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia letak hadis ni mula-mula. Lepas tu dia letak pula hadis, man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh zakarnya, maka wajib dia berwudu. Sebelum hadis tu, hadis seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, aku di dalam sembahyang, lalu aku sentuh zakarku, adakah wajib aku berwudu? Lalu Rasulullah kata, tak perlu berwudu. Zakarmu tu seperti anggota tangan kaki kamu. Seperti juzuk-juzuk anggota tangan kaki kamu. Nak beramal mana? Maka dua. Satu, diihtimalkan hadis tersebut tu mansuh. Mana nasihnya? Tu hadis yang bawah. Siapa yang menyentuh zakarnya, wajib dia berwudu. Jadi hak dulunya buang. Nasih mansuh dia panggil. Hukum hak dulu tu dibuat. Kalau tak nak pakai nasih mansuh pun tak apa. Hadis tersebut tu muhtamal. Mana hadis tu muhtamal? Seorang sahabat tu kata, ya Rasulullah, aku di dalam sembahyang. Tengok. Dalam sembahyang ni wajib tutup aurat tak? Wajib. Tu kayak telanjang. Betul tak? Aku dalam sembahyang bermakna tutup aurat. Pakai seluar, pakai kain, pakai baju. Tiba-tibanya aku sentuh zakar aku. Kalau gitu, boleh dipersoal, boleh di-IQ dua persoalan, dua tanggungan. Barangkali aku sentuh zakat aku tu sentuh sungguh. Mana? Masuk ke dalam kain, garu, connect dia. Boleh jadi sungguh. Ataupun tak, ke luar. Macam kita nak semaya, kata waktu boleh, garu ke luar, tak apa. Boleh jadi dua-dua tu. Boleh jadi dua-dua. Jadi hadis seperti ini tak boleh beramal. Tak boleh beramal pasal dipersoal. Mana garu dalam kau garu luar. Ada dua tanggungnya. Boleh jadi belaka tu dua-dua. Boleh jadi kedua-dua. Maka nususul muhtamal tusqatu anil istidlal. Tengok. Tu dah. Menyentuh laki-laki akan perempuan atau perempuan menyentuh akan laki-laki. Tak kira. Takut kita faham kata laki-laki setuh tina, orang jatuh setuh tina orang batal. Orang tina setuh dak. Orang jatuh ke orang tina ke janji ajnabi dengan ajnabiyah, bukan mahram. Bukan mahram. Mana sah nikah. Bila sebut kata bukan mahram, sah nikah. Kalau mahram, haram nikah. Seperti ibu kita, adik-beradik perempuan kita. Maka hak tu mahram, tak batal wudu.
Lama salah ngamuk pun berlapik. Takut mata wuduk. Oh, tu lebih warak tu. Nah, tu lebih warak orang panggil berjahil. Dengan adik puan. Nanti dah habis ada wuduk ni nak salah. Dengan bini kita, ya. Pasal bini kita tu bukan mahram. Pasal tu kita nikah yang sah. Kayak gitu. Sama tak? Tu. Walau mayit sekalipun. Walau mayat sekalipun. Tak kira? Dah. Walau mayat sekalipun. Dah. Tapi menyentuh laki-laki, mana menyentuh kulit laki-laki akan kulit perempuan. Ya nak kulit ni. Kalau kulit dengan bukan kulit. Mana contoh? Rambut. Bukan kulit. Atau kuku. Bukan kulit. Atau gigi. Nak keluar ke semaya ni. Nak salah lu nak pergi sembahyang. Nanti apa ada wuduk dah. Lepas tu, mu jangan gigi aku. Situ gigi. Patah tak? Tak patah. Yang naknya kulit dengan kulit. Tu kulit dengan kulit. Sama ada menyentuh sengaja ke, tak sengaja ke, lamis, malmus, batal kedua-dua. Syaratnya kulit dengan kulit. Kulit dengan rambut, tak batal. Nah? Abang ada sembahyang ni tak apa salah pakai setuh. Ubu-ubu rambut bini kita. Batal tak? Kuku ke? Tak setuh kuku. Asal cara baru ni. Kuku. Tak batal. Dengan gigi ke? Tak batal. Naknya kulit dengan kulit. Sebab tu takdir lagi. Menyentuh laki-laki akan perempuan yang ni menyentuh tersentuh kulit laki-laki akan kulit perempuan. Tersentuh. Tadi tu dengan tiada berlapik. Tersentuh. Sebab kalau menyentuh ni takut kita faham fi'lul fa'il. Tak. Sama ada menyentuh dengan mana dia menyentuh atau tersentuh. Kita pergi apa tu? Apa nama ni? Ni, shopping komplek mana kan? Duk main gelewak orang pak setuh. Jadi tersetuh ke? Batal. Melainkan pada masyaqqah nak buat hijrah haji, buat hijrah umrah. Tu bahasa lain lah. Tu bahasa lain. Ya sebab tu dalam hukum fiqh ni dia kaedahnya iza daqat ittasa'at. Apabila keadaan itu sempit macam di Mekah. Buat hijrah haji, buat hijrah umrah. Orang ramai. Kalau duk setuh duk penuh tubik ambil air semaya tak umur. Lah. Jalan tu pun letih dah berapa. Daripada hotel nak pergi masjid haram pun letih dah lah. Cakap ambil air semaya lah kitanya. Maka ketika tu ittasa'at. Hukum jadi luas. Ada orang panggil qil wakil, pendapat-pendapat yang dhaif di dalam mazhab kita boleh kita taklid ketika tu. Iza dhaqat. Tapi iza tasa'at apabila keadaan luah, tak ada duk speak ke apa, kita sengaja pergi sendek. Tak ada apa-apa pun nak ambil air semaya pun boleh. Dhaqat, hukum jadi speak. Tu kita nak jaga-jaga tu. Nama takut orang kata, syadiknya ustaz. Nyanyolah nak pergi masjid haram kan, nak hijrah umrah haji, payah. Tak syadik. Kita cerita ni hak basic dalam keadaan keluasan. Dalam keadaan speak cerita hukum lain pula. Gitu dah. Macam mana? Hak tu dalam keadaan speak tu ada hukum. Kita boleh taklid dalam qaul yang dhaif dalam mazhab kita Syafi'i sendiri. Tapi syaratnya ketika mana kita berwuduk tadi tu, kita buat semua hak sunat-sunat yang akmal. Contoh kalau kita wuduk contoh dalam mazhab Syafi'i, rambut yang berada dalam hak kepala satu juzuk kena sah dah, betul tak? Tapi tak boleh gitu dah. Kita kena ambil hak akmal sunat. Perhabis. Kalau hak 3 kali tu 3 kali belakang, kita kena meraih habis. Semua hak ada mazhab hak kata benda tu wajib, di kita sunat, kita kena buat belakang. Supaya pahninya kalau gap-gap kita boleh taklid. Tak kena ambil semai semula, tak kena qada balik dah. Sebab apa? Darurah. Ad-darurat al-masyaqqatu tajlibut taysir. Karena keadaan masyaqqah tu mengheret kepada mudah. Tapi bukan bermudah-mudah.
Maksudnya kita ambil semaya itu, kita meraihkan semua hak dibilang sunat dalam mazhab kita, ya sebenarnya ada hak disebut wajib pada mazhab lain. Contoh seperti sapu kepala. Kalau mazhab Abu Hanifah tu semua sekali sebutir kepala. Wamsahu biruusikum, dan sapu oleh pun dengan kepala-kepala kamu, jamak. Beza tu. Adapun kita dah satu juzuk kulit kepala atau rambut yang berada hak kulit kepala, sah dah. Kerana min litabai. Biruusikum tu litabai. Dengan mana sebahagian. Lepas tu kalau kita sapu sebutir kepala, sunat dalam mazhab kita. Dalam mazhab wajib. Kalau gitu kita dalam hatu kita kena buat habis, walaupun hak sunat-sunat sekalipun, buat habis. Tu komo masuk air ke hidung, nak tahu ni, telinga tiga semua tiga. Kalau kita mudah-mudah ya, muka sekali, sekali lah kepak tegak cak kaki, habislah. Tapi dak. Sebab apa? Sebab pani takut setuh orang tino ke gapo masa tawah gapo tu. Masalah pula kitanya. Dah. Kalau kita buat hak sekurang-kurang dalam mazhab kita saja, nak taklid orang mazhab orang. Kau orang lain. Awal-awal lagi, awak tak ikut hak saya ni. Saya sapu kepala semua, awak sik gitu tiba-tiba nak. Tak boleh. Talfiq pula jadi. Jadi biar betul-betul taklid, Jadi apabila kita meraih yang akmal wuduk di dalam mazhab kita, nantinya bila kita terpas setuh ke gapo, boleh taklid, tak buat. Tu dah. Payah nak tubik pula, nak ambil asmaya pula. Bos sudah masuk, tepuh pula. Cakap duk ulang alik. Orang sa'i sopa marwah, dia duk sa'i pak wudu. Tu kada aspek hukum jadi luah. Gitu dah. Sebab tak boleh kira kadang-kadang orang duduk dengan kata ekstrimnya mazhab di Syafi'i ni. Tak ekstrim, semua aiskrim sejuk ya sebenarnya. Tak ada ekstrim mazhab ahli sunnah ni. Mana tadi lagi? Menyentuh, yakni tersentuh kulit laki-laki akan perempuan. Tersentuh, menyentuh atau tersentuh itu dengan tiada berlapik. Dengan tiada berlapik jadi kalau berlapik tak batal. Itu ni. Kalau berlapik tak batal. Tak batal. Yang bukan mahramnya. Lagi pula, laki-laki perempuan tadi tu hak halal nikah dengan dia. Itu maksud gitu. Hak sah nikah dengan dia. Makna laki-laki itu ajnabi, perempuan pun ajnabiyah. Tak ada kena-mengena langsung. Adapun kalau kena-mengena pun sepupu, bukan mahram dah. Walaupun kena-mengena dari segi kaum kerabat, tapi sepupu bukan mahram dah. Bukan mahram dah. Tu jangan buat mudah. Sepupu adik-beradik jangan. Tu kadang-kadang kalau keluarga tak berapa nak reti hukum hakam tu boleh jadi. Boleh jadi. Dan jika perempuan yang mati sekalipun, apa makna sekalipun? Batal juga wuduk tersebut. Tapi batal wuduk siapa? Batal pada pihak orang hak hidup. Ada orang hak mati, tak apa, lama dia usung semula dia pergi tempat mandi mayat, ambil semaya semula mayat. Tak payah. Tak payah. Hak batalnya bagi pihak orang hak hidup. Adapun mayat tersebut tak batal dah wuduk dia. Sebab wuduk yang kita ambil tu bukan wuduk untuk tunai ibadat kepada semata-mata nak ambil barakah wuduk saja. Sebab tu hukum mewudukkan mayit itu sunat. Apabila sunat mewudukkan mayit, niatnya wajib. Orang nak mewuduk tu kena niat, wajib niat. Adapun mandi mayat tu wajib, betul tak? Kalau gitu niat dia sunat. Itu balik. Terbalik. Jadi kalau seorang nak mandi mayat, adakah wajib dia kena niat sahaja aku memandikan mayat ini? Tak wajib. Sunat saja dia niat. Tapi nak ambil wuduk ke mayat, apa hukumnya ambil wuduk pada mayat? Sunat. Bila sunat, niat tu wajib. Terbalik dah. Terbalik. Kalau gitu, tiba-tibanya, lepas dah mandi, berapa ambil wuduk dah mayat perempuan tu tiba-tibanya setuh dengan laki-laki pula dah. Laki-laki tu ajnabi pula
sepupu kau tak kira. Ha, batal wuduk dah. Batal wuduk siapa? Hak hidup, hak mati dah atas dah. Nah, dah atas dah. Lama pergi usung pula pak manu ayat. Ambil pula wuduk. Oh, cakap dak ambil wuduk ayat ke dia. Tu jaga-jaga dah. Habis itu maka keluar dengan yang tersebut laki-laki keduanya, wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Oi, 8:50 net dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.